Dengar. Senang nombor berapa nak masuk? Nak cikgu bincangkan. 12. Senaraikan semua dulu. Berapa? 12. Lagi? 1 sampai 40 ke 1 sampai 20? 1 sampai 40. Yang mana dan? Tapi yang 12, 13. Okay. Lagi? Nombor berapa? 16. 12, 13, 16. Imran ada, Azira ada. Lagi cepat. Ayu, Izwa, Nina tak ada. Zati ada, Humairah ada. Ya. 12, 13. 18. 18, 19. Tak apa sampai 40 pun tak apa. Yang boleh buat tak payahlah kan. 21. Okey, 21 lagi. Lagi? 26. 26. Okey. Cepat sikit. Ada lagi? Ada. 29 cikgu. 29 lagi. Base. 39. 39. Okey, cikgu bincang yang tu dulu Okey cikgu. Alright. Soalan nombor 12. Okey. Soalan nombor 12. Kan. Baca soalan. Paras air di sebuah pelabuhan adalah mengikuti persamaan H sama dengan 0.4 cos 15T dengan H ialah paras air dalam meter dan T ialah masa dalam jam selepas tengah malam. Okey. So, kamu salin baliklah yang cikgu highlight hijau tu. Highlight hijau ni kan. Okay. H sama dengan 0.4 T darab cos 15T. Okey, kalau dia soalan ni susah sikit lah. Dia nak cari beza antara paras air tertinggi dengan paras air terendah. Okey, paras air kita mula dengan masa kosong. Kita mula dengan masa kosong. Kita cari masa kosong T sama dengan kosong. So, formula dia adalah H sama dengan 0.4 cos 0.4 darab cos 15T. Kita ganti T ni dengan kosong. Dengan cos ni ada darab sebenarnya. Cos 15 15T. Buat kurungan. T ganti dengan kosong. So 0.4 darab cos 15 darab kosong. Okey. So cos kosong, berapa cos kosong? Bukan kalkulator. Cos kosong adalah 1. Bukan kosong ah. Cos kosong adalah 1. Nampak tak? Nampak tak kelas? Nampak. Okey. Baik.
Kita ganti dengan T sama dengan kosong lah. Masa, tak start lagi masa. Kemudian kita nak ganti dengan masa dengan berapa pula? Okey, tengok ayat selepas tengah malam. Biasa kalau tengah malam ni, T dia adalah T sama dengan 12. Kita ambil T sama dengan 12. Masa 12 tengah malam lah maksudnya. So sekarang T ganti dengan 12. Ni. T ganti dengan 12. Buat macam tadi juga. 0.4 darab cos 15. Cos 15 darab dengan 12. Kat atas tu ada kan. So 0.4 darab cos 15 darab 12. Kira 180. Okey. Kemudian cos 180, boleh tekan kalkulator. Cos 180 adalah negatif 1. Okey. Jawapan dia adalah negatif 0.4. Okey. Sekarang kita ganti, tadi kita ganti T dengan kosong kan? Lepas tu yang tak sat ni kita ganti T dengan 12. Okey. 12 tengah malam. Sebab apa kita ambil 12? Sebab 12 tengah malam. Soalan kata beza paras air tertinggi dengan terendah. So yang ni jawapan negatif. Negatif ni adalah terendah. Negatif. Jawapan yang tadi 0.4, ni dapat 0.4. Positif kan? Positif. Tertinggi lah kita ambil. Okey, beza tolak. Taklah. Yang tinggi, tertinggi, tolak, terendah. So jawapan dapat 0.8. Boleh saling sekejap. Saling sekejap tengok. Kalau nak tanya boleh lah. Kalau kamu salin tu. Okay, ada soalan nak tanya? Sekejap. Okay, siap dah salin lah. Cikgu jawapannya 0.8 tu. Ya, 0.8. B lah. Boleh ya? Okay, next soalan 13. Saya buat 0.4. Kamu buat 0.4. Salah lah kalau 0.4 jawapan dia. Kita tambah dua ni. Kita tolak. Tolak. Okay, jadi 0.8. Okay. Next soalan 13. Okay, soalan macam tu kan. Soalan macam tu. Graf yang manakah mewakili sebahagian daripada Y sama dengan cos X bagi julat? Okay, yang ni adalah julat. 180 hingga 360 kita panggil julat. Dia tak mau semua graf cos. Okay. Sebenarnya yang ni adalah graf cos. Graf cos yang sebenar dia bentuk macam tu. Graf cos yang sebenar dia bentuk macam ni. Dia mula dengan 1, yang ni 1 sampai 90 darjah, sampai 180 darjah, sampai 270, terus sampai 360. 360 lengkap satu bulatan. Tu adalah bagi julat kosong hingga 360. Untuk julat yang ni. Tapi soalan nak julat yang ni. Bila nak soalan julat yang ni maksudnya antara 180 hingga 60 ialah yang cikgu buat ni lah. Sampai sini je. Ambil daripada sini. Ambil yang ni sampai sini je graf dia. So graf dia adalah daripada sini saja. Cari jawapan. So A salah bentuk dia macam tu. Kita nak bentuk yang hijau saja. Yang hijau Tengok B pula. B ya cikgu. B. B sama tak? C cikgu, C. B pun salah dia bentuk macam tu. Lepas tu tengok lagi. C. C sama tak?
C sama tak ni? Sama. Sama, ambil hijau kan? Ambil hijau. Sama. Bentuk dia macam tu. Yang hijau. Ambil yang hijau. Sebab kita tengok julat. Okay, so jawapan dia C. 12 dah, 13. Next, nombor 16. Soalan ni senang. Soalan nombor 16. Yang tu susah, tinggal dulu. Okay, soalan 16 ya. Soalan nombor 16 ni pun susah juga ni. Okay, tak apa. Yang susah kita nak belajar. Soalan nombor 16. Soalan nombor 16 ni merupakan soalan silibus tingkatan 4 lama dah kamu tinggal ni. Okay, cari sudut tunduk A dari E. Asal dia macam tu. Cuba padam dulu banyak-banyak ni. Cuba buat satu persatu. Okay. Cari sudut tunduk A dari E. Sudut tunduk A dari E ialah kita ambil start daripada perkataan dari E. Dari E. E nak pergi ke mana? E nak pergi ke A. So E di mana? Sini. E nak pergi ke A. Sambung. Itulah sudut tunduk kan? Situ. Tapi ingat, sudut tunduk ni dia kena mula daripada apa? Siapa ingat? Garis mengumpuk. Dia kena ada garis mengumpuk. Kena buat garis mengumpuk dekat start E ni. Ambil pembaris, buat garis mengumpuk. Sudut tunduk tu ialah di mana? Kena start daripada garis mengumpuk. Start daripada garis mengumpuk ke A. Yang ni soalan nak kira theta. Inilah sudut tunduk. Okay. So sebelum kita nak cari sudut tunduk, kan, AE kita tak tahu berapa. So kalau sudut tunduk tu kamu kena rujuk segitiga yang ni, buat satu segitiga macam ni. Okay. So untuk kita kira sudut tunduk yang tu, kamu kena kira panjang AC. Kena kira panjang AC. Panjang AC diberi tak dalam ni? Tak diberi. Panjang AC tak diberi. So kena cari panjang AC dulu. Nak cari panjang AC guna apa? Panjang AC kita guna? Teorem Pythagoras. Good. Guna teorem Pythagoras. Guna sebenarnya yang segi empat kat bawah tu adalah segi empat sudut tegak. Sebenarnya dia macam ni. Sudut tegak lah. Besar sikit. Sebenarnya tak cantiknya cikgu lukis. Lukis balik. Sebenarnya ABCD tu adalah berbentuk segi empat. Dia lukis sengit sebab dia nak nampak kat kamu gambar rajah 3 dimensi kan. So sini 50, sini 120. Nak cari panjang AC dulu. Ni AC. Buat segi empat lain dekat luar daripada gambar rajah yang tu. Kita nak cari AC, macam mana nak cari AC? Cari AC tu ialah dengan guna teorem Pythagoras kan yang ni. Ni kan segitiga, segi empat, segitiga bersudut tegak. So 50 kuasa 2 tambah 120 kuasa 2. Punca kuasa 2 kan. Dapat berapa? AC. 130. Okey, pandai. 130. So AC kita dah dapat dah 130. Okey, kemudian AC dah dapat. EC dah dapat tak? EC. Kita kena ambil satu lagi ni. Ni kamu perasan tak yang ni? Ni maklumat yang ni.
isi ialah sebatan tiang bendera tegak dan sudut dongakan, ni ayat yang ni. Sudut dongakan E dari B ialah 27. 27 tu nak tulis dekat mana? So kita mula dengan B kan, titik B nak pergi ke E lah. Sudut dongak. Mana B? B. B nak pergi ke E. Yang ni ada segitiga pula kat belakang tu. B dekat E, sudut dongak tu. Ni garis mengumpuk. Ni garis mengumpuk dekat B. Kan kita kena mula dengan garis mengumpuk. Sudut tu adalah 27 sini. Sini 27 darjah. Sebab apa dia guna yang tu? Yang tu kegunaannya ialah sebab kita nak cari panjang EC. Panjang EC. Kita guna sudut 27 yang dia bagi. Yang ni. Okey, sekarang sudut warna pink ni cikgu keluarkan nak bagi nampak. Lebih kurang macam tu. Kat bawah panjang 120. Panjang ni 120. So sini 120. Sudut cikgu dah tulis sudut sini 27 darjah. Okey, kemudian yang ni kita nak kira EC. Yang ni EC. Okey. EC kita nak kira. Macam mana nak kira EC? Guna sudut ni. Ni setentang. Setentang bagi sudut 27. Okey, 120 ni ialah sebelahan bagi sudut 27 darjah. Okey, formula trigonometri apa yang melibatkan setentang dan sebelahan? Formula apa? Tan. Tan. So, tan 27 sama dengan, tulis kat bawah. Tan 27 darjah sama dengan setentang persebelahan kan? Setentang tu adalah EC. EC. Sebelah dia adalah 120. So EC sama dengan darab 120 darab tan 27. Dapat nilai EC. Berapa? 61.14. Ambil 61.14. Ambil 4 angka bererti. Okay. Tu baru dapat nilai EC. EC ni adalah 61.14. Okay. Kalau cikgu buat suatu gambar rajah macam ni. Tadi kita dah dapat kan? Kita dapat tu segitiga tu. Cikgu buat ni. Cikgu buat yang ni. Nampak tak segitiga ni? Segitiga yang tu. Kan? Sebab kita nak cari sudut theta kan? Sama tak? EC dengan yang sebelah ni. Sini sama lah. 61.14 juga. Sebab sebelah menyebelah sama. Okay, 120 ni sama dengan 120 sama dengan yang atas. Sekarang tengok segitiga hijau. Boleh Tengok segitiga hijau. Okay. Sudut sempadan 120, sempadan apa kepada sudut theta? Sempadan apa? Dia duduk sebelah kan? 120 yang ni. Sempadan apa kepada sudut theta? Besar sangat sudut theta cikgu. Sepadan apa kelas? Sepadan besar sangat. Okay. Sudut theta di sini. Tadi. Ni theta sini. Okay, cikgu tanya sudut theta ni sempadan apa kepada 120
sempadan apa kepada sudut theta? Duduk sebelah kan? So sebelahan. Okey, satu lagi kita rujuk. Kita rujuk kepada 61.4 ni. 61.4 ni sempadan apa kepada sudut theta? Duduk setentang kan? Setentang. So theta sekarang berapa? Sama juga. Tangent, tan. So tan. Tan theta sama dengan setentang persebelahan. Setentang adalah 61.14 bahagi dengan 120. So theta tekan, kamu nak tekan tu kena tekan hati-hati sikit. Tekan shift tan tu kan? Shift tan, macam tu tu. Shift tan tu kena buat kurungan sikit. 61.14, cikgu takut tak dapat. Per 120. Okay. 120. 120 ke 130? 130 itu. Silap. 130. 130 kan? 130. 130. 130. Ni 130. Cantik lah. 130. Berapa theta? Dapat. 25.19 jawapan dia A. Tepat dapat kan? 25.19. So jawapan dia adalah A. Okay. Ada soalan nak tanya? Soalan ni lah. Susah sikit lah. Banyak step. Banyak step. Ada soalan? Ini kamu salin dulu. Lepas tu nanti lepas kelas tengok balik. Tengok balik. Ataupun nak tengok sekarang pun tak apa. Nak tanya balik. Nak tanya sekarang pun tak apa. Okay, ada soalan? Kamu lama dah tinggal soalan kertas satu ni. Yang melibatkan sudut tunduk, sudut dongak. Apa? Ada lagi kan? Okay. Boleh kita pindah ke soalan 18? Kelas? Lah, dengar tak? Kelas? Hello? Ada ke tak ada? Ada. Oh, ada. Okay. Ingat ke tak ada tadi? Sebab tak jawab. Okay. So, soalan 18. 18. H dan M ialah dua titik pada permukaan bumi yang mempunyai meridian yang sama. Okay. Latitude bagi H ialah 54 darjah selatan. Okay. So, kamu highlight kan? So, lukis lah. Lukis gambar rajah bumi sikit. Senang kalau lukis gambar rajah bumi. Ni khatulistiwa. Latitude bagi H adalah 54. Sini adalah
54 darjah selatan. H. Okay. Dan M terletak 16 darjah ke utara. Okay. So katakan H lah sini. Sini adalah H. Sini adalah H. Kat mana kita nak tulis M? M terletak 16 darjah ke utara. 16 je. Kat sini. Beza antara yang ni H dengan M ni adalah 16 M sini. Macam mana nak kira latitude bagi M? 1 54 darjah selatan. Satu lagi adalah 16 darjah ke utara. Macam mana nak kira? Tambah. Tambah ke? Tambah ke? Maybe sebab dia tak sama tu. Tambah ke? Tambah ke apa? Betul ke tambah? Tengok cikgu lukis. Cikgu lukis kan? Sudut sini ni 54. Kemudian sudut di M pula ialah buat warna apa? Buat warna hijau. Sudut di M pula adalah tak tahu berapa. So sini 16 tau. Tambah ke tolak? Beza. 16 tu adalah beza. So kalau kita nak kira. Tolak 54 tolak 16. Sebab dia 16 tu adalah beza. 54 tolak 16 berapa? 38. 38. Okay. 38. So 38 lah kat sini. Sini ni. Ni adalah 38 darjah. Masih lagi selatan. B. Okay, faham ke tak faham? Faham cikgu, faham. Okay, faham. Fahamlah. Dah. 19. Okay, 19. Tengok betul-betul yang ni 19. 19. Ungkapkan sebagai satu pecahan tunggal dalam sebutan terendah. Okey. Ingat yang ni adalah operasi tolak. Operasi tolak. Okey, ni seolah-olah dia macam pecahan. Okey, ini satu pecahan tolak dengan suatu pecahan yang lain pula. So kalau macam tolak biasa penyebut, kamu tengok penyebut 4P dengan 8P. Sama tak penyebut ni? Sama ke tak sama? Penyebut dia adalah tak sama kan? Kalau penyebut tak sama, boleh tolak ke pecahan? So dah tentulah. Dah tentulah tak boleh. Ni sebenarnya pecahan. So kalau penyebut tak sama, kita samakan penyebut. Samakan penyebut dulu. Yang macam kamu belajar darjah 6 tu. Tak boleh kalau nak tolak pecahan selagi penyebut dia tak sama. So ni tulis balik 4P tolak 6P tolak 1 per 8P. Okey. Yang ni 8P kan? Yang ni 4P. So tak sama. So kita samakan penyebut dia. 4P kita darab berapa supaya jadi 8? Darat 2. Darat 2. Darat 2 bawah, darat 2 atas. Bila dah darat 2, inilah balik. 2 darat 3, 6. 2 darat 4P, 8P. Tolak. Yang ni belah kanan tak payah buat apalah. Okey.
Macam buat je 6 tu, 8P. Okay, sekarang penyebut dah sama kan? Penyebut ni dah sama. Kalau penyebut dah sama, kita pun kalau penyebut dah sama, kita pun sama je lah. Kita buat panjang macam ni. Sama dengan 8P. Tolak sajalah. 6 tolak. Satu lagi kena hati-hati. Kalau lepas tolak ni, yang ni kan, tolak tu kamu kena buat kurungan sikit. Kena buat kurungan sebab nanti kamu tolak macam tu saja salah. Buat kurungan. Bila dia ada kurungan, kalau dia tambah tak apa. Masalah kalau dia tolak. Kalau dia tambah tak apa. Masalah akan jadi bila tolak. Kamu kena darab masuk satu persatu. Negatif darab 6P. Dapat? Negatif 6P. Tu ada dah negatif. Sekali lagi, negatif ni darab masuk kepada negatif 1. Negatif darab negatif, positif. So 6, 1 positif 1. Okay, kemudian, selesai lah. 6, ni kan 6 tambah 1 berapa? 7. Tolak 6P per 8P. Okay. Ada ke jawapan? C. C. Saleh dulu. Saleh dah fahamkan? Kalau nak tanya boleh. Cikgu suruh buat dah ke semua sampai 40 kan? Cikgu dah suruh buat kan sampai nombor 40 kan? Betul tak Farah? Dah. Okay. Okay, next soalan 19, 21. 21 ni kita nak ungkapkan H dalam sebutan K. Maksudnya tajuk formula dia adalah H. Maksud dia macam ni lah. H sama dengan berapa. Macam tu. So, H saja di sebelah kiri. Sekarang ni, soalan dia, yang duduk sebelah kiri adalah H tambah K. Yang berada di sebelah kiri adalah H tambah K kan? Okay. Ini belah kiri. Okay. Belah kanan adalah 4H tambah K. Okay, sekarang yang belah kiri ni tak mau K. Tak mau K. Tak mau K. Nak hanya ada H saja. So, nak ada H saja. Okay, sebelum tu, kamu tak boleh nak pisahkan lagi. H tambah, dia tak mau pula. H tambah K sama dengan 4H tambah 3/3. Kamu tengok yang belah kanan. Belah kanan ada pecahan per 3 kat bawah kan? Okay. Kita tak mau ada pecahan, ada penyebut tak mau. So, kita nak hapuskan penyebut tu, darat silang. Ini sebenarnya per 1. So, darat silang. So, 3 kita darat dengan H tambah K. 1 darab dengan 4H tambah 3. So yang ni 3 darab masuk 3H tambah 3K sama dengan darab masuk 4H tambah 3. Sekarang 3K ni tak mau bawa pergi sini. 3H, 4H pula kita bawa ke kanan, ke kiri.
4H, 3H tolak 4H sama dengan 3 tolak 3K. Okay. 3H tolak 4H negatif H. 3 tolak 3K. Alright. Sekejap cikgu tengok. Salah kat mana ni? 4H tambah 3 per 3. Oh, salah. Silap. Tak ada siapa perasan ni. Bukan 3 je ni. Ni adalah K. Tak ada siapa perasan. Tulis ni. Silap tulis. Okay. Ni adalah K. Salah salin. Okay, kemudian cikgu jadikan darab masuk darab masuk. K darab H, HK ikut alphabetical order. K tambah K, K darab K, K kuasa 2 sama dengan 4H tambah 3. Kemudian, okay, yang ni HK kan. HK ni HK 4H bawa sini akan jadi tolak 4H 3K bawa ke kiri tolak K kuasa 2. So yang ni H faktorkan hingga K tolak 4 sama dengan 3 tolak K kuasa 2. Okay, sekejap. Okay. So yang ni H dengan K ni sebenarnya dia ada operasi darab. Okay. Sekarang kita bawa P ke sebelah kanan, dia akan jadi operasi bahagi. Ada tak jawapan dia? A, B, C, D. C. C. Nama C. Kat mana nak tanya ni? Kat mana nak tanya? Tanyalah sekarang. Okay, siap salin? Boleh Next question. 26. Boleh yang ni? Boleh. Boleh. Soalan nombor 26 ni. Cikgu padam dulu. Dia tak emah ni pula. Okay. Padam. Kamu jangan tengok tu. Jawapan D tu jangan tengok. Salah tu. Salah ni. Jangan tengok. Okay, sekarang ni kamu senaraikan satu-satu P. P terletak di antara 3 hingga 6. Termasuk 3, termasuk 6. 3, 4, 5, 6. P. Sekarang senaraikan Q pula. Q sama dengan dia bermula daripada negatif 5.
Negatif 4 makin besar. Negatif 3, negatif 2, negatif 1, kosong, 1, 2. Last kali 2. Okey, cari nilai terkecil bagi P kuasa 2 tambah Q kuasa 2. Nilai terkecil. Untuk cari nilai terkecil, kamu kena cari nilai terkecil bagi P kuasa 2 dulu. Cari nilai terkecil bagi P kuasa 2. Nak cari nilai terkecil bagi P kuasa 2, ambil P yang paling kecil lah antara 3 hingga 6 ni. So nilai yang paling kecil adalah 3. 3 kuasa 2. 9. P kuasa 2 kan. Okey, kemudian kita nak cari nilai yang Q pula. Q. Kita nak kira Q kuasa 2 yang paling kecil. Kamu agak-agak berapa nak ambil nilai Q kuasa 2 yang paling kecil? Nilai terkecil bagi Q lah. Bila kuasa 2? Dia tak sama. Nilai terkecil bagi Q dengan nilai terkecil bagi Q kuasa 2. Kalau nilai terkecil bagi Q ialah negatif 5. Bagi Q, kalau kita ambil negatif 5 ni, kita kuasa 2 kan, dia akan jadi 25. Sebab kita kuasa 2 kan negatif sekali. Ni 25 nilai yang besar ni. Nilai yang besar. So, cari nilai yang terkecil bagi Q kuasa 2. Kamu rasa nombor berapa di antara nilai yang ni? Nombor berapa di antara nilai daripada negatif 5 sampailah 2? Cari nilai terkecil sekarang. Bila dikuasa 2 kan? Berapa? Negatif 5 bukan, sebab dia akan jadi negatif besar. Nombor yang besar. So nilai yang paling kecil adalah berapa kelas? Antara negatif 5 hingga 2. Dah tentulah kosong. Kosong. Kosong kuasa 2. Kosong. Kalau kamu ambil 1 kan, 1 kuasa 2, jawapan dia 1. 1 dengan kosong banding, 1 lebih besar. So jangan ambil nilai 1. Ambil nilai kosong. So P kuasa 2 tambah Q kuasa 2 sama dengan 3 kuasa 2 tambah kosong kuasa 2. 9. So bukan jawapan dia 34. Jawapan dia adalah B. Okay, ada soalan nak tanya? Aku selalu nak tanya kamu soalan nak tanya. Kamu tak tanya pun. Nak tanya, tanyalah. Okay, next soalan 29. Cikgu? Last. Dengar ke tak? Dengar ke tak? Farah. Dengar. Tadi. Dengar. Okey. Sebab tak jawab tadi. Okey, dengar. Okey, 29. Okey, hari pertama, hari kedua, hari ketiga menunjukkan jualan buah durian untuk 3 hari tertentu. Okey.
Jika maklumat dalam piktograf di atas diwakili oleh sebuah catapai, kira sektor yang mewakili jumlah durian yang dijual pada hari ketiga. Yang ni. Hari ketiga dia nak tanya yang ni. Catapai bulatan. Macam ni. Macam tu kan. So hari pertama yang paling banyak adalah hari kedua yang paling banyak. Lebih kurang macam tu. Paling banyak. Lepas tu hari pertama kurang sikit. Hari pertama kurang sikit. Ni hari pertama. Ni hari kedua paling banyak. Ni hari ketiga. Berapa peratus? Berapa peratus? Berapa darjah? Berapa darjah? So, ambil lah. Jualan hari pertama 1, 2, 3, 4, 5. 5 biji. Hari kedua 2, 4, 6, 7. 2, 4, 6, 7. Ni 4 kan. So nak kira dia punya darjah. So semua sekali jumlah berapa? Semua sekali jumlah berapa? 7 tambah 5, 12. 12 tambah 4, 16. 16 kan? 16 darab dengan 60 ni. Ni 5 darab 50. Kira dulu. 7 darab 50. 4 darab 50. Berapa? Yang ni 350. Yang ni 200. Ni tak kira lagi ya. Bukan bahagi lagi ya. 7 darab 50, 350. Okey, per dengan 250 tambah 300. Jumlah durian semua. Berapa? 250 tambah 350 tambah 200. 800 semua. Okey, kita nak kira sudut. Kita nak kira sudut ni. Berapa darjah? Okey, setiap ni kamu kira. Ni darab dengan 360. Dapat berapa? Yang ni yang kedua. Darab dengan 360. Dapat berapa? Yang ni pun darab dengan 360. Kira sekarang. Kira sendiri. Apa dapat? Berapa darjah? 112. Oh, dia nak yang hari ketiga je. Kira yang hari ketiga. 200 bahagi 800 darab 360. 90 darjah. Jawapan adalah B. Sebab soalan nak hari ketiga je. Kira yang ni je lah. Tak payah kira yang hari pertama, tak payah kira. Hari kedua pun tak payah kira. Terus kira yang ni. Tapi kita kena kira juga sebab kita nak jumlah. Kita nak jumlah kan. Jumlah semua sekali 800. Yang ni tak payah kira. Yang ni tak payah kira. Yang ni tak payah kira. Okey, soalan 26, 29 pula. Cikgu. Ya. Okey, tanya.
Sekarang waktu ekor. Ya ke? Oh, saya tak perasan. Okey.